Hai Shervita, hai Rashida. Hai semua. Shervita, Rashida, hampa tahu tak tentang kerja khusus penglihatan etika dan peradaban? Ya, saya tahu Syarmini. Ya Syamini, tajuk kerja khusus kita adalah etika dari perspektif pelbagai peradaban. Hampa tahu tak macam mana buat kerja khusus itu? Saya rasa sangat susah lah. Tak susah pun Syamini, kita kena terangkan dalam kerja khusus itu tentang etika dari perspektif pelbagai peradaban 3 kaum utama di Malaysia, iaitu kaum Melayu, Cina dan India. Oh, ya ke? Sini kita boleh bincang pelbagai peradaban kaum masing-masing. Nanti senang untuk buat laporan tentang kerja khusus ini. Ya, boleh Syarita. Rashida, bolehkah awak berkongsi tentang peradaban kaum Melayu? Boleh Syamini, di dalam adat masyarakat Melayu, sirih merupakan budaya material yang penting. Ia digunakan dalam kebanyakan adat istiadat terutama perkahwinan. Dalam konteks perkahwinan Melayu, tepak sirih berkepentingan sebagai kepala adat dan pembuka bicara dalam setiap proses yang berkaitan dengan urusan merisik, melamar, meminang dan seterusnya. Ia merupakan proses yang panjang dan memerlukan perbelanjaan kerana masyarakat Melayu menganggap peralihan status dalam hidup merupakan sesuatu perkara yang penting. Malah, ketiadaan tepak sirih semasa menerima tetamu juga dianggap tidak menghormati atau tidak melayani tetamu yang datang mengikut adat. Adat istiadat perkahwinan Melayu mempunyai banyak peringkat daripada proses merisik sehinggalah ke muncak bersanding di atas pelangin dan diakhiri dengan makan beradab. Oh, ya ke? Saya baru tahu tentang perkahwinan kaum Melayu. Syarita, bolehkah awak berkongsi pula tentang peradaban kaum India? Boleh, Rashida. Kaum India juga merujuk kepada nilai budaya yang dapat dilihat dari sudut kepercayaan mereka. Kepercayaan dalam budaya India biasanya dikaitkan dengan dewa-dewi, unsur alam, unsur jahat seperti hantu, roh dan penunggu serta kesan-kesan negatif. Contohnya, kepercayaan tentang nombor memainkan peranan penting. Bagi kaum India, pada zaman dahulu sehingga sekarang mereka mempercayai bahawa nombor seperti nombor 3, 8 dan 13 merupakan nombor yang kurang bernasib baik. Nombor 8 mengikut numerologi dan astrologi kaum India adalah ditadbir oleh planet Zuhal. Dikatakan membawa maksud kemusnahan. Nombor yang berkaitan dengan angka 8 seperti 17 dan 26 juga dianggap nombor yang kurang bernasib baik. Nombor 26 pula sering dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa malang seperti tsunami yang telah melanda pada 26 Disember 2004 dan tragedi letupan yang terjadi di Ahmedabad pada 26 September 2008. Bukan itu sahaja, nombor 3 dan 13 dikaitkan dengan pepatah agama Hindu iaitu Tin Tigada Kam Bigada yang bermaksud nasib malang akan terjadi apabila adanya 3. Setengah masyarakat kaum India, 13 hari bulan yang jatuh pada hari Jumaat juga membawa petanda tidak baik untuk beberapa kepercayaan yang lain. Kepercayaan lain seperti dilarang memotong rambut dan kuku pada hari Selasa dan Jumaat dan juga pada waktu malam masih diguna pakai pada zaman dahulu, tetapi pada zaman pasca kemerdekaan, kepercayaan itu tidak lagi dipercayai oleh semua kaum India. Hanya sesetengah saja yang masih percaya dan amalkan. Hal ini kerana orang-orang tua mempercayai bahawa jika memotong rambut dan kuku pada hari-hari tersebut, planet memancarkan sinar yang boleh membahayakan kesihatan dan kesejahteraan seseorang. Dikatakan bahagian otak manusia memainkan peranan penting bagi kita dan mengikut kepercayaan, memotong rambut pada hari-hari di mana sinar akan dipancarkan mempunyai kesan negatif ke atas kepala. Bukan itu sahaja Rashida, jika potong rambut pada hari Selasa mengikut kepercayaan mereka,
Jangka hayat hidup Anda dipendekkan sebanyak 8 bulan, manakala dari kepercayaan astrologi kaum India, planet Mars wujud di dalam darah dan rambut berasal dari darah. Memotong rambut pada hari Selasa boleh menyebabkan penyakit yang berkaitan dengan darah. Seterusnya, jika memotong pada hari Khamis, mereka mempercayai bahawa kami merupakan hari Dewi Lakshmi. Sekiranya Anda memotong rambut pada hari Khamis, Anda akan sentiasa tidak mempunyai uang yang cukup. Manakala dari kepercayaan astrologi kaum India pula, hari Khamis merupakan hari planet Mustari yang mewakili kekayaan, pengetahuan dan keturunan. Sekiranya Anda memotong rambut pada hari ini, daya kecerdasan dan kebijaksanaan Anda akan berkurangan. Akhir sekali, hari Sabtu kepercayaan astrologi India, Sabtu merupakan hari planet Zuhal yang menandakan kematian serta meningkatkan kehidupan. Memotong rambut pada hari ini akan menyebabkan risiko kehilangan 7 bulan dari jangka hayat hidup. Banyaknya kepercayaan kaum India. Sekarang saya baru tahu tentang kepercayaan kaum India. Syamini, awak tahu tak tentang peradaban kaum Cina? Ya, saya tahu tentang peradaban kaum Cina sebab saya ada banyak kawan Cina. Bukan itu saja, jiran saya juga berkaum Cina. Kaum Cina juga yang juga merupakan kepada nilai budaya dapat dilihat contohnya dari sudut adat perkawinan kaum Cina. Pada masa dahulu, pertunangan kaum Cina boleh dilakukan apabila kanak-kanak itu berumur di antara 7 dan 14 tahun. Selain itu, perkawinan juga diatur oleh kedua ibu bapa. Namun, keadaan telah berubah pada hari ini. Walau bagaimanapun, ibu bapa masih mempunyai kuasa dalam mencampuri hal perkawinan anak-anak mereka, terutamanya peringkat ramalan nasib baik dikekalkan dan ia merupakan perintah yang sangat penting. Begitu juga dengan penetapan masa dan tarikh perkawinan pasangan dengan kekasih. Terdapat 3 upacara yang dijalankan oleh masyarakat Cina di Malaysia semasa sesuatu perkawinan diadakan, yaitu perkawinan siri, upacara minum teh dan jamuan makan. Apa itu perkawinan sivil, Syarmini? Bolehkah terang lagi teliti? Ya, boleh Syarwita. Perkawinan sivil ialah satu proses di mana bakal pengantin perlulah mendaftar terlebih dahulu sebagai suami isteri yang sah dari segi undang-undang. Seterusnya, upacara minum teh yang merupakan suatu budaya tradisional kaum Cina di mana pengantin baru memberikan teh kepada ahli-ahli keluarga yang lebih tua untuk minum sebagai tanda pengenalan antara satu sama lain. Pada kebiasaannya, upacara perkawinan sivil dan upacara minum teh adalah untuk dihadiri oleh saudara mara yang rapat sahaja. Akhir sekali, jamuan makan iaitu acara yang diadakan bagi mengumumkan perkawinan mereka kepada kawan-kawan dan saudara mara mereka. Jamuan tersebut merupakan jamuan yang sangat penting dan kebiasaannya diadakan mengikut kemauan seseorang itu. Oleh kerana jamuan tersebut adalah sangat penting, maka tetamu-tetamu yang hadir perlulah memakai pakaian yang cantik dan berwarna merah dan mengelakkan diri daripada memakai baju warna berwarna hitam, biru atau kelabu kerana warna-warna tersebut melambangkan peristiwa sedih dalam masyarakat Cina. Manakala warna merah membawa maksud tanda baik dan gembira. Oleh kerana itu, sekiranya tetamu ingin memberikan hadiah, sebaiknya hadiah tersebut dibungkus dengan bungkusan berwarna merah. Terima kasih semua untuk perkongsian dan pendapat anda tentang pelbagai peradaban dan kaitan 3 kaum di negara kita. Sekarang kita boleh siap laporan ini. Ya, betul Syarwita. Senangnya kerja khusus ini. Sekarang kita boleh siapkan.